Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ada yang bertanya, adakah di sana sumber-sumber daripada nas yang sahih menunjukkan kita perlu melaksanakan boikot kepada barangan produk Yahudi dan Israel ini, khususnya di waktu berlakunya serangan di Gaza, ya? Jadi jawapannya yang pertama sekali, sumber ataupun dalil kepada wujudnya boikot itu tidak dapat dinafikan lagi, kerana ia wujud di dalam Al-Quran dan wujud juga di dalam sunnah Nabi yang berbentuk qauliyah dan juga fi'liyah dan bentuk taqririyah juga. Jadi yang pertama sekali wujudnya dalam bentuk ayat-ayat Quran yang mana Allah SWT sendiri telah pun mencatatkan boikot yang dilakukan oleh baginda Nabi dan para sahabat kepada 3 orang sahabat yang tercecer dan sengaja mencicirkan diri daripada peperangan Tabuk. Dalam firman-Nya, wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ard bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu anna la malja'a minallahi illa ilaihi. Yang mana Allah SWT sebutkan ini, iaitulah 3 orang yang tercecer, yang tertinggal, sehinggalah mereka itu sebab ataupun sempit dada mereka dan bumi itu terasa sempit dan juga diri mereka terasa sempit dan mereka tidak menyangka ada jalan keluar kecuali daripada Allah SWT. Jadi kisah ini adalah satu kisah yang sangat jelas menunjukkan baginda sendiri memboikot para sahabatnya yang dikirakan melakukan kesalahan, yang mana sampai ke tahap beberapa puluh hari Nabi tidak bertegur sapa dengan sahabat ini, dan sahabat-sahabat ini juga tidak dapat disapa atau dilayan oleh mana-mana sahabat-sahabat yang lain atas arahan baginda Nabi. Malah diriwayatkan dalam beberapa puluh hari kemudiannya Nabi suruh pula isteri para sahabat ini tidak melayan suaminya, sehinggalah turun ayat yang menunjukkan keampunan Allah, barulah kemudian diangkat boikot itu. Jadi ini wujudnya boikot ini. Sama ada individu boleh boikot individu, lebihlah boleh boikot kepada institusi ataupun syarikat dan seumpamanya yang melakukan kesalahan sama ada kesalahan internal atau kesalahan kezaliman ke atas umat Islam dan seumpamanya. Yang keduanya, dalil yang kedua, iaitulah juga firman Allah yang menunjukkan kita kena melawan orang-orang yang membuang kita daripada negara kita. Yang mana kita dapat tahu bahawa Zionis memang adalah kumpulan pendatang pada tahun 1948 berjaya dengan bantuan beberapa kuasa besar barat menubuhkan negara mereka, mengisytiharkan sendiri di negara orang, mereka mengisytiharkan negara mereka, lalu mereka membuang ramai umat Islam daripada negara mereka. Maka Allah SWT menyebutkan lam yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, iaitulah Allah SWT tidak melarang kamu untuk kamu berurusan dengan orang yang tidak memerangi kamu dalam agama, walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengeluarkan kamu dari negara kamu, dalam surah Mumtahanah. Dan ayat yang lain juga menyebut, tapi kalau mereka itu mengeluarkan kamu daripada negara kamu, maka kamu boleh mencegah mereka dan melawan mereka. Dan cara melawan mereka itu ada pelbagai, antaranya wakhuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Itulah kamu tangkap mereka, lawan mereka dan kepung mereka daripada segenap penjuru. Maka kepung ini, kalau kita tak mampu di sudut fizikal, ketenteraan, kerana kita di negara yang jauh, dan kalau kita boleh mengepung dari sudut ekonomi. Kalau tak boleh direct, maka kita cari mana-mana yang memberikan bantuan kepada Yahudi ini dari Zionis, maka kita memberikan tekanan di situ. Maka ini akan menyebabkan syarikat-syarikat yang menyumbang ini akan merasa tertekan. Maka itu adalah sumber daripada Al-Quran. Yang ketiga, iaitulah sumber daripada hadis Nabi SAW, yang mana berlaku kisah Thumamah bin Uthal yang bila dia masuk Islam, dia boikot penduduk Mekah, dia tidak memberikan bantuan gandum, dan Nabi telah pun membiarkan sahaja beberapa lama sehinggalah Abu Sufyan meminta bantuan baginda Nabi, barulah Nabi mengangkat boikot tersebut. Jadi ini semua jelas adanya boikot ini di dalam Islam. Cuma yang pasti adalah kita kena pastikan kesalahan seseorang atau sesebuah institusi itu tepat. Itu adalah pokok yang perlu kita fikirkan. Mungkin sekadar itu dulu untuk menjelaskan tentang latar belakang boikot dari sudut dalil-dalilnya. Wallahu a'lam.